Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يوم اليمامة تشجيع زيد بن الخطاب وأصحابه على الثبات واستشهاده. أخرج الحاكم عن عمر بن عبد الرحمن من ولد زيد بن الخطاب عن أبيه رضي الله عنه قال كان زيد بن الخطاب يحمل راية المسلمين يوم اليمامة وقد انكشف المسلمون حتى ظهرت حنيفة على الرجال فجعل زيد بن الخطاب يقول أما الرحال فلا رحال وأما الرجال فلا رجال ثم جعل يصيح بأعلى صوته اللهم إني أعتذر إليك من فرار أصحابي وأبرأ إليك مما جاء به مسيلمة ومحكم ابن الطفيل وجعل يشد بالراية يتقدم بها في نحر العدو ثم ضارب بسيفه حتى قتل رحمة الله عليه رضي الله عنه. ووقعت الراية فأخذها سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه فقال المسلمون يا سالم إنا نخاف أن نؤتى من قبلك فقال بئس حامل القرآن أنا إن أوتيتم من قبلي وقيل زيد بن الخطاب وقتل زيد بن الخطاب سنة 12 من الهجرة وأخرجه ابن سعد. Minta kongsi lagi supaya ramai dapat bersama dengan kita, insya-Allah. Boleh dengar, boleh komen kata dengar. Minta kongsi supaya ramai dapat insya-Allah bersama dengan kita malam ni. Kepada semua yang bagi salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik untuk kita belajar kehidupan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Minta kongsi lagi supaya ramai dapat manfaat insya-Allah. Peperangan Yamamah ni satu perang yang sangat hebat, satu peperangan yang dahsyat yang berlaku di zaman pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada tahun ke-12 Hijrah. Selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, peperangan antara orang Islam dengan orang-orang yang telah orang-orang kafir yang mana dipimpin oleh Musailamah Al-Kadzab yang telah mengaku sebagai seorang nabi yang palsu. Peperangan ini mula-mula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sendiri telah keluar untuk memimpin orang Islam untuk menyerang mereka. Tetapi bila dia nak keluar daripada kota Madinah, terdetik dalam hatinya bahawa dia memerlukan dirinya di Madinah untuk pentadbiran orang Islam yang tinggal di Madinah, maka dia telah lantik Khalid ibn al-Walid sebagai komando peperangan ini. Dan dia telah utuskan tentera Islam yang bilangan mereka ketika itu dalam 12,000 orang untuk menentang tentera Musailamah Kadzab yang berjumlah lebih kurang 100,000 di Yamamah. Allah Subhanahu wa taala telah uji orang Islam, di mana Khalid bin Walid sendiri telah meriwayatkan dalam satu riwayat, dia berkata bahawa terdetik dalam hati aku, kata Banu Hanifah, Musailamah Kadzab ni daripada Banu Hanifah, dia kata Banu Hanifah ni apa mereka boleh buat? Maksudnya dengan tentera Islam kan. Hari ini yang kita bilangan kita walaupun kurang daripada mereka, tapi apa mereka boleh buat? Maka Allah Subhanahu wa taala telah uji dengan kekalahan 3 kali, seperti mana yang kita baca dalam Hadits Sahabah. 3 kali tentera Musailamah Kadzab telah serang sahabat sehingga mereka terpaksa undur ke belakang. Itulah yang saya bacakan tadi. Bendera Muhajirin yang pertama dipegang oleh Zaid ibn al-Khattab, iaitu adik kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Maka bila mana serangan demi serangan dibuat oleh tentera Musailamah Kadzab, dan sehingga tentera Islam ketika itu terpaksa berundur. Dalam tentera Islam bukan semua para sahabat, ada juga tabi'in yang mana mereka tak pernah
bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Islam kemudiannya, maka mereka juga bersama dengan, dan mereka terpaksa undur ke belakang. Jadi bila mereka undur ke belakang ini, yang Zaid bin Khattab telah membuat seruan, ammar rihal fala rihal, dia kata wahai muhajirin dan ansar, lupakan sahaja pulang balik ke Madinah dan lupakan sahaja untuk berjalan balik ke Madinah. Maksudnya nak bagi tahu, kata kita tak ada, jangan fikir untuk kembali ke Madinah, bahkan kita semua akan kita buat keputusan untuk syahid hari ini. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia telah maju ke depan dengan doa. Dia kata, ya Allah, aku meminta, maksudnya aku tidak termasuk dalam mereka yang telah lari mundur ke belakang, walaupun mengundur ini bukannya satu dosa, tapi dia kata, ya Allah, saya bukannya meminta mereka, dan saya meminta keampunan untuk mereka juga, kerana mereka punya kelemahan, dan aku tidak sesekali mengikut apa yang seruan Musailamah Kadzab, dan maka dia telah terus maju ke depan berjihad sehinggalah dia syahid. Maka bendera Muhajirin ketika itu diberikan kepada Salim Maula Abi Hudzaifah. Abi Hudzaifah ni adalah anak kepada Utbah ni Utbah ibni Rabi'ah yang ada kebun di Taif kan, yang dia bagi anggur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia telah disyahidkan bukan disyahidkan, dia telah dibunuh dalam peperangan Badar. Utbah dengan Syaibah, adik-beradik anak Rabi'ah ni, mereka anak dia lah Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayat, iaitu Abu Hudzaifah. Dan ini adalah Salim ni adalah hamba kepada Hudzaifah yang telah dia merdekakan. Salim radhiyallahu anhu adalah seorang ulama besar, hamilul Quran, dia adalah ulama Quran dan alim yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri kata, kadang-kadang aku balik rumah lewat dan Aisyah tanya, ya Rasulullah kenapa lewat, maka aku akan beritahu bahawa Salim baca Quran tadi di masjid, dan kami semua duduk dengar bacaan Salim kerana merdunya bacaan Salim Maula Hudzaifah ni. Maka bendera diberikan kepada Salim Maula Hudzaifah yang telah memegang bendera Muhajirin ketika itu. Orang Ansar ketika itu bendera dipegang oleh Qais bin Sa'ad bin Ubadah bersama dengan Qais bin Sa'ad bin Ubadah, anak Sa'ad bin Ubadah, iaitu ketua kaum Khazraj. Anak dia yang pegang bendera Ansar ketika itu. Jadi, mereka telah asingkan orang Ansar kerana laungan Khalid. Bila Khalid melihat 3 kali, Khalid kata, bila terdetik saja dalam hati saya, kata, kita apa Banu Hanifah ni boleh buat, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah uji kami dengan kekalahan. Ni nak beritahu, jangan sesekali kita mengaku bahawa dengan kekuatan, dengan kepandaian, dengan kebijaksanaan, dengan kekuatan, dengan kemahiran kita boleh buat sesuatu, kecuali dengan kebantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Khalid kata, aku telah salah. Maka ketika itu dia terdetik dalam fikiran dia bahawa setiap kali Nabi dalam masalah, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan panggil orang Ansar. Maka dia kata, ya lal Ansar, mana orang Ansar? Mana orang Ansar? Dia kata, maju ke depan. Dia kata, maka ketika itu Bara bin Malik maju ke depan, dia telah melintas musuh dan datang kepada Khalid bin Walid. Khalid kata, wahai orang Ansar, dia kata, wahai Bara bin Malik, kami perlukan orang Ansar, dan aku sendiri telah melihat dengan mataku setiap kali Nabi dalam kesusahan, orang Ansar telah bantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan berkat orang Ansar Allah telah berikan kemenangan. Hari ini tentera Islam dah 3 kali tewas, kami perlukan bantuan orang Ansar. Maka dia telah sahut, dipanggil, wahai orang Ansar, buat saf kamu, asingkan. Kerana apa? Mereka nak duduk di depan sekali untuk berhadapan dengan musuh tanpa fikir kematian lagi. Ketika itu Abu Aqil radhiyallahu anhu telah cedera parah kerana dia terkena panah antara bahu dengan hati dia. Di sini dia kena panah. Maka dia kata kepada seorang sahabat, dia kata, cabut panah saya. Dan dia kata kepada Abdullah bin Umar, bangunkan saya. Abdullah kata, kau nak pergi mana? Dia kata, kau tak dengar ke laungan untuk Ansar maju ke depan? Dia kata, yalah, tapi untuk Ansar yang sihat, untuk Ansar yang masih ada kekuatan, kau dah parah ni. Dia kata, tidak. Dia kata, aku nak juga. Dia kata, bangunkan aku. Bila dia bangun, darah mula pancut keluar. Maka dia kata kepada Abdullah bin Umar, nampaknya aku tak ada kekuatan, tapi sekurang-kurangnya angkatlah aku, dudukkanlah aku di atas sebuah batu. Kemudian dia keluarkan pedang. Dia kata, wahai Ansar, karratun ka karrati Hunain. Dia kata, hari ini datanglah kembali dengan kekuatan seperti mana kamu telah datang balik pada hari peperangan Hunain, ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil
pulang balik. Mana mereka-mereka yang baiat dengan aku dulu? Maka orang Ansar telah datang dan bantu Nabi SAW. Maka Allah telah berikan kejayaan pada Yaum Hunain. Maka dia kata karratun ka karrati Hunain. Dia kata datanglah balik hari ini, buatlah kedatangan balik, comeback kan, yang mana bantu tentera Islam, kerana tentera Islam semakin dalam kekalahan ketika ini dan memerlukan. Maka dia kata mungkin dia tak dapat pergi, tapi dia kata bangun, maju ke depan, dan mereka semua telah maju ke depan. Bendera telah diberikan kepada Barra bin Malik, dan dalam tu sahabat-sahabat yang nama-nama disebut di sini, Abbad bin Bishr, Abu Dujanah yang telah mendapat pedang Nabi SAW dalam peperangan Uhud. Dia pun berada bersama dengan mereka dan mereka telah maju ke depan, dan sehinggalah bila mereka sampai ke pintu kubu Musailmah Kadzab, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah sampaikan mereka, maksudnya mereka telah lawan semua tentera-tentera yang dia telah letakkan sebagai defense untuk sebelum sampai ke kubu dia. Maka bila sampai ke situ, Barra bin Malik dia kata lontarkanlah aku dengan panah supaya aku dapat masuk ke dalam kubu dia. Maka Barra bin Malik dan Ka'ab bin Ajrah telah dilontarkan dengan panah, maksud mereka tarik panah dan tolak dia, dan mereka masuk ke kubu. Di sini Salim yang saya cerita tadi, Salim Maula Abi Hudzaifah telah tewas perang kan. Maka Khalid bin Walid bagi tahu kepada tentera Islam, pergi beri bantuan kepada Salim Maula Abi Hudzaifah. Dalam peperangan Yamamah inilah ribuan para hafiz Al-Quran telah meninggal dunia, yang menyebabkan Umar radhiyallahu anhu beri cadangan kepada Abu Bakar kelak, kata kita kena tulis Quran, kumpulkan dalam mushaf, kalau tidak akan terhapus Quran. Kerana ramai sangat yang syahid dalam peperangan. Bayangkan betapa tragedi yang hebat berlaku, berapa ramai ulama hafiz Al-Quran yang telah syahid dalam peperangan ini. Salah seorang adalah seorang hamil Al-Quran yang Nabi sendiri dengar bacaannya, itu Salim Maula Abi Hudzaifah. Maula Abi Hudzaifah dengan Huzaifah ni sahabat lain ya. Saya selalu dengar orang kelirukan Abu Hudzaifah sahabat lain. Abu Hudzaifah sahabat lain, Hudzaifah ibn al-Yaman sahabat lain. Maka bila dia jatuh di situ, Salim Maula Abu Hudzaifah bila tewas dan jatuh sebelum sampai ke kubu Musailmah Kadzab, ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan untuk dia nak syahid, tapi dia masih dikata kepada para sahabat, wahai para sahabat, dia kata bawalah kami ke depan, bawalah aku ke depan supaya aku dapat buktikan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata walaupun aku telah cedera parah, tetap aku berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Maula Abi Hudzaifah. Dan bila mana Khalid bin Walid hantar bantuan, kata pergi lihat dia, tanya dia, maka orang Islam, tentera Islam pergi tanya, perlukan air tak? Maka dia kata, didepankan perisai dia kata, tuanglah air dalam perisaiku ini, kalaulah aku hidup lagi, kata aku berpuasa, kalaulah aku sempat waktu berbuka aku akan berbuka, dan kalau tidak aku akan makan hidangan yang Allah Subhanahu Wa Taala akan sediakan untuk aku kelak. Ini Maula Abi Hudzaifah, dia perang pun dalam keadaan berpuasa, sehinggalah selepas seketika dia tak sempat berbuka puasa dan telah syahid, dan telah syahid dalam peperangan ini pada 12 Hijrah. Dia juga telah syahid. Zaid bin Khattab pun telah syahid, dan kemudian barulah mereka telah berjaya masuk dalam kubu Musailmah Kadzab. Ketika itu yang menyerang Musailmah Kadzab adalah 3 orang. Muhammad bin Maslamah yang bunuh Ka'ab bin Ashraf, kan siapa pernah baca peristiwa yang bunuh Yahudi Ka'ab bin Ashraf, Muhammad bin Maslamah. Kedua adalah Wahsy, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, dia kata aku telah bunuh bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah menyebabkan bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam kesyahidan bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya aku dapat peluang, berilah aku peluang untuk aku bunuh Musailmah. Maka dia orang kedua. Dan ketiga adalah Ummi Ammarah ni adalah ibu kepada Habib bin Zaid radhiyallahu an, yang mana Rasulullah utuskan dia untuk pergi jumpa Musailmah, dan Musailmah telah potong tangan dia kanan, kiri, kaki, dan kemudian bunuh dia. Kerana apa? Kerana bila dia suruh mengaku Musailmah sebagai Nabi, dia kata saya tak dengar. Bila dia kata siapa Rasulullah, dia kata Rasulullah. Siapa Muhammad, dia kata Muhammad adalah Rasulullah. Bila Musailmah kata saya siapa, dia kata tak dengar. Maka Musailmah kata potong tangan dia, potong tangan kiri dia, potong kaki kanan dia, potong kaki kiri dia, sehinggalah
dia telah disyahid. Bila sampai berita kepada Ummi Ammarah, maka Ummi Ammarah kata, li hadzal yaum arda'tuhu, dia kata untuk hari inilah aku berikan dia susu. Wa indallahi ihtasabtuhu, dan aku akan ambil ganjaran, dan aku akan dapat ganjaran di sisi Allah. Tetapi kerana anaknya tak berjaya untuk syahidkan Musailmah, maka dia pun telah datang untuk dia pula nak syahidkan. Bayangkan seorang sahabiah semangatnya. Bersama dengan dua orang ini, maka mereka telah serang Musailmah Kadzdzab dan telah bunuh dia. Yang pertama yang lontarkan lembing adalah Wahsy, seperti mana dia lontar kepada Hamzah radhiyallahu an, dan kedua yang telah serang adalah Muhammad bin Maslamah. Tetapi Wahsy sendiri dia kata saya pun tak tahu dengan serangan siapakah Musailmah mati. Dia kata aku harap dengan serangan aku, tetapi dia kata aku sendiri mendengar daripada seorang hamba perempuan kepada Musailmah Kadzdzab. Dia kata apa? Ya Sayyidah, dia kata wahai tuan aku, dia kata malangnya, dia kata telah bunuh seorang hamba yang hitam, seorang hamba Habsyi telah bunuh dia. Maksudnya dia, kalau dia kata kalau pegang kepada apa yang dikatakan oleh hamba tu, maka sayalah yang telah bunuh, dan dia rasa dia telah tebus dosa dia dengan bunuh Musailmah Kadzdzab. Ini peperangan Yamamah di mana seperti saya sebut tadi, ribuan para sahabat telah syahid dalam peperangan ini. Orang-orang Ansar yang akhirnya telah bantu, dan dengan orang Ansar Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemenangan. Orang Ansar ni, mereka ni memang istimewa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, kata orang Ansar aku ni baik sekali. Bila susah mereka depankan diri mereka, bila senang mereka depankan orang lain. Maksudnya orang Ansar ni mereka sangat mulia. Hari ini dalam peperangan Yamamah, bila tentera Islam dalam kesusahan, maka mereka telah depankan diri mereka dan telah bantu tentera Islam sehingga tentera Islam mendapat kemenangan. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puji mereka, kata orang Ansar. Di kita pun kena jadi seperti Ansar. Kan bila mana senang pula, mereka utamakan orang lain, mereka depankan orang lain. Seperti mana kita tahu bila sahabat berhijrah ke Madinah, Rasulullah kata bantu mereka, mereka kata okeylah, semua apa yang kami ada separuh-separuh. Nabi kata jangan macam tu, cuma bila hasil daripada bumi kamu, pertanian kamu, bagilah sebahagian kepada muhajirin. Maka apa mereka buat? Mereka bila dapat hasil kurma tu, mereka akan bahagi dua. Dan kurma satu bahagian A tu mereka letak daun-daun lebih bagi nampak banyak. Dan yang kedua tu mereka letak buah-buah bagi nampak sikit tapi buah saja. Supaya apa? Supaya mereka tahu orang muhajirin akan utamakan Ansar, kan, tapi dan mereka nak utamakan muhajirin. Jadi bila orang muhajirin datang, dia tengok, dia kata biarlah yang banyak tu untuk Ansar, yang sikit tu untuk kami. Maka mereka yang dapat buah yang banyak, Ansar akan pulang dengan kurma yang sedikit bahagian mereka, tapi yang banyak daun-daun. Ini Ansar. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bangga dengan mereka. Kita nak jadi seperti mereka lah. Ini kesimpulan peperangan Yamamah di zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kemenangan. Kita dengar bahawa kebijaksanaan Khalid ibn al-Walid, tapi dalam ni kita lihat apa kebijaksanaan dia, iaitu dia menggunakan Ansar. Itulah kebijaksanaan seorang komando. Dia tahu apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat, dan dia telah buat perkara yang sama. Nabi depankan Ansar. Peperangan ni tak boleh menang dengan kekuatan, tetapi dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada peperangan Hunain pun, bila mana 12,000 para sahabat dan orang muda ketika itu dah mula rasa bangga, kata kita ramai, kan, musuh 4,000 saja, mana boleh kalah, maka Allah telah tewaskan mereka. Wa yauma Hunainin idza ajabatkum kathratukum, masa mereka tewas. Itulah yang dibacakan oleh sahabat tadi, kan, sahabat Abu Aqil tadi. Dia kata karratun ka karrati Hunain. Dia kata hari itu pun kesilapan kita buat dan kita datang balik semula dan kita serang. Hari ini pun kita kena buat perkara yang sama untuk buktikan, kata kita buat ni untuk Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan menang dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kata orang Ansar ni mereka ada kekuatan fizikal luar biasa, tak ada. Tapi keyakinan mereka, dan mereka kata ammar rihalu fala rihal, kami tak nak balik dah, kami lupakan Madinah, kami tak akan kembali ke Madinah lagi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah terima pengorbanan mereka, dan akhirnya kejayaan bagi tentera Islam yang kita tahu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah banyak para sahabat yang telah syahid dalam peperangan ini, seperti Thabit bin Qais, kan, banyak lagi para sahabat yang telah syahid dalam peperangan Yamamah ini. Banyak pengajaran yang kita dapat dalam peperangan. Satu, Maula Abi Hudzaifah Salim Maula Abi Hudzaifah dengan keadaan berpuasa dia perang.
Dia pegang bendera Islam. Ketika itu, tadi saya baca, ketika itu ada orang kata kepada Salim, kata jangan, engkau betul ke nak pegang bendera sebab dah 3 kali tewas dah. Dia kata maksudnya hinalah sebagai seorang penjaga Al-Quran kalau aku berundur. Maka dia telah korek parik dan dia telah perang dalam tu supaya dia tak dapat larikan diri. Semua musuh datang dia serang sehinggalah dia tewas. Sehinggalah dia syahid. Seperti mana saya cerita tadi, sampai dia tak nak minum air sebab dia kata dia puasa. Dia tuanglah air dalam perisai itu. Dia kata kalau aku hidup lagi aku akan minum, ketika buka nanti kalau tidak aku akan buka puasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesimpulan tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berikan kemenangan kerana bukan kerana persiapan mereka ataupun kerana kekuatan fizikal saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan bantuan dengan keyakinan. Bila mana mereka yakin dengan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala, kata kemenangan akan kita dapat bila mana kita bergerak dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan kemenangan. Dan kalau mereka, dan dalam Islam ni kemenangan bukan hanya dengan maksudnya kalau kita dapat mengalahkan musuh barulah menang, bukan begitu juga. Berapa banyak peperangan yang mana tidak, tetapi dalam Islam kemenangan itu adalah bila mana seorang itu dapat mati dalam iman, dapat syahid dalam peperangan, walaupun dia syahid, itu adalah kemenangan. Seorang yang dapat mati dalam keadaan beriman, walaupun kita anggap dia tewas, tetapi sebenarnya dia telah menang. Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadl. Mereka ni gembira di sisi Allah. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Maksudnya kita tak boleh buat ukuran kekalahan dalam Islam ini adalah kekalahan dalam peperangan. Tidak. Mereka yang syahid ni adalah golongan yang berjaya. Jadi kita tak pernah mengukur kejayaan dalam Islam ni hanya dengan kemenangan, tetapi kadang-kala kebiasaannya siapa saja yang syahid di jalan Allah, mereka inilah golongan yang berjaya dan mereka inilah yang digelar orang yang telah berjaya. Belum mati belum tahu lagi, walaupun kita dapat kemenangan, kan? Seorang seperti Khalid ibn al-Walid pun dia meninggal dunia bukan syahid, maka dia menangis. Dia kata berapa ratus peperangan saya telah perang, saya telah menyertai peperangan ratusan, tapi akhirnya saya mati dalam keadaan begini. So dia pun nak kepada syahid. Sebab itulah bila orang tanya kepada musuh dalam peperangan Yamamah ni, orang tanya bila para sahabat dah mula menang, mereka kata apa kelebihan mereka? Mereka sikit saja, kita ramai. Macam mana mereka boleh menang ni? Maka ada seorang kata sebab apa? Sebab para sahabat ni, setiap daripada mereka, orang Ansar ni khususnya, mereka kalau boleh mereka nak mati dulu sebelum sahabat lain, dan kita pula kalau boleh biar kawan kita mati dulu, bukan kita. Itu bezanya orang para sahabat, bezanya mereka ni dengan kita, bezanya orang Islam dengan kita, dengan mereka ni maksudnya musuh Islam lah, orang yang murtad, orang-orang kafir yang telah yang mengikut Musailamah Kadzdzab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik untuk mengambil tauladan daripada peristiwa peperangan Yamamah ni, walaupun saya ringkaskan supaya kita dapat menghayati akan roh dia. Kata Allah Subhanahu wa taala akan bantu bila mana seseorang itu dia kedepankan diri dia dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang tak nak ambil tindakan apa-apa pun, dia duduk dalam rumah saja, dia kata kalau boleh saya nak mati syahid. Macam mana? Dan dia kena berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kan hari ini kita nak keluar solat berjemaah pun kita takut. Bagaimana kita mencontohi para sahabat radhiyallahu alaihim majma'in, walau dalam apa keadaan sekalipun kita kena berusaha dapat peluang untuk solat jemaah, jangan tinggalkan, pergilah. Kerana itulah jihad kita untuk syiar agama Islam. Mereka dalam peperangan pun mereka tak puasa pun tak buka, apatah lagi solat. Masa Sulh Hudaibiyah, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa tentera datang, Rasulullah sembahyang Zuhur. Ketika itu yang datang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghalang Nabi, diketuai oleh Khalid bin Walid juga, dia belum masuk Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang Zuhur seperti biasa. Maka orang-orang yang pengikut Khalid bin Walid, Quraisy Mekah kata, kenapa tak serang tadi, masa solat kan mudah? Dia kata tak apa, nanti dia orang solat lagi kan. Dia kata nanti dia orang solat lagi kita serang. Tapi bila solat asar, Allah turunkan solatul khauf. Kata bila kamu berhadapan dengan musuh, bagaimana kamu nak solat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah solat, maksudnya satu barisan akan sempurnakan satu rakaat, dia bangun berdiri, barisan belakang dia pula akan habiskan satu rakaat. Dengan cara itu mereka tetap tak tinggalkan solat, walaupun musuh di depan mereka.
dipimpin oleh Khalid bin Walid, boleh serang bila-bila masa, tapi perintah Allah mereka tetap junjung, mereka tetap angkat, dan oleh itulah Allah Subhanahu Wa Taala bantu mereka. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu utuskan surat kepada Amr bin As ketika dalam peperangan Yarmuk. InsyaAllah next time saya akan cerita tentang peperangan Yarmuk. Dia kata apa kepada Ammar? Ammar kata, ya wahai Amirul Mukminin, hantarlah bantuan, hantarlah tentera, kami tak cukup orang. Abu Bakar jawab surat saja. Dia kata, dulu pun kami sikit, kami bukan menang dengan tentera, bukan dengan bilangan, kami tak ada apa, kuda 2 ekor saja. Dalam peperangan Badar, kuda 2 ekor saja kami ada, tapi Allah berikan kemenangan kepada kami dengan mentaati segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cara mereka berhadapan dengan musuh. Bila mana kita benar-benar pegang kepada syariat Allah, tak ada siapa pun boleh tewaskan kita. In yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhzulkum faman dhal ladzi yansurukum min ba'di. Kalau kita tinggalkan Allah, tinggalkan perintah Allah, siapa lagi yang boleh bantu kita? Insya-Allah setakat itu saja, nak isyak dah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita taufik untuk kita mengikut jejak langkah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala redha dengan kita seperti mana Allah redha dengan mereka. Mereka telah berikan nyawa mereka syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.